Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dirancang untuk dibunuh. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituk aw liyukhrijuk aw liyaqtuluk wa makaru makrallah wallahu khairul makirin. Ingat tatkala orang kafir Quraisy ataupun orang kafir merancang. Rancang apa? Mereka merancang untuk penjarakan Nabi Muhammad. Kalau tak penjarakan, kita usir saja Nabi Muhammad. Kalau tak diusir, kita bunuh saja Muhammad. Mereka merancang, Allah merancang. Sesungguhnya rancangan Allah tidak dapat diatasi oleh rancangan manusia. Kerana rancangan Allah tetap duduk di atas. Nampak kan? Dia tiga cadangan tu. Sama ada Nabi Muhammad itu di penjara, diusir atau dibunuh. Dalam usaha untuk menghentikan kerja dakwah Nabi Muhammad di Mekah, timbul cadangan untuk satu mesyuarat tergempar di Mekah. Mesyuarat itu diadakan dalam parlimen yang disebut sebagai Darun Nadwah, Parlimen Quraisy. Di situlah berhimpun untuk membincangkan strategi untuk jaga Mekah, untuk jaga sempadan Mekah, bagaimana nak jaga kebajikan ahli Mekah. Macam-macam dibincang dalam Parlimen Quraisy. Mereka buat satu mesyuarat tergempar untuk membincangkan usaha memberhentikan kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang mereka kumpul nak berbincang, nak bermesyuarat, datang seorang syekh yang berpakaian serba putih, yang jelas bukan penduduk Mekah. Syekh tu minta izin supaya dia pun nak turut serta dalam mesyuarat tersebut. Syekh tu memperkenalkan diri. Aku ni datang daripada Najd. Najd adalah Saudi, sempadan Saudi dengan Yaman. Ada satu kawasan nama dia Najd, jauh. Jadi kata, aku ni syekh daripada Najd. Aku datang ni ke Mekah kerana aku dengar ada lelaki yang membawa agama baru, dan aku nak masuk dalam mesyuarat ini. Aku nak tumpang bagi pandangan, sebab aku pun takut juga kalau agama Muhammad ini datang sampai ke Najd. Duduklah syekh tu dalam tu, sama-sama nak bagi pandangan. Timbul pandangan pertama, untuk memberhentikan Muhammad punya kerja dakwah, saya cadangkan agar Muhammad ini dipenjarakan. Syekh tu angkat tangan, dia kata, minta maaf, saya tak setuju. Kenapa tak setuju? Kalau Muhammad dipenjara, dia akan pengaruh orang-orang dalam penjara. Dia akan Islamkan orang dalam penjara. Kalau begitu, ada pula seorang lagi yang mencadangkan, kalau begitu saya cadangkan Muhammad ini diusir saja daripada Mekah. Diusir kiranya buang negeri. Syekh Najd angkat tangan, dia kata, minta maaf, saya tak setuju. Kalau Muhammad itu dibuang negeri, dia akan pengaruh pula penduduk di luar negeri itu untuk masuk Islam, dan berkembanglah agama baru dia di negeri baru yang tempat kita akan buang. Tidakkah kamu dengar kemanisan dia dalam berbicara, kepetahan dia dalam berhujah? Bahaya, jangan buang negeri, nanti dia akan kumpul tenaga di luar, dia akan serang Mekah. Siapa yang cakap? Syekh An-Najd. Jadi penduduk ahli mesyuarat dalam Darun Nadwah, pembesar-pembesar Quraisy kata, nak penjara kau tak setuju, nak buang negeri kau tak setuju, apa aja cadangan kau ni wahai syekh? Tanya pembesar-pembesar Quraisy kepada syekh daripada Najd, saya ada cadangan. Apa cadangan tuan syekh? Kita bunuh saja Muhammad. Penduduk Mekah, asal penduduk Mekah tak timbul pun cadangan nak bunuh Muhammad. Yang bagi cadangan nak bunuh Muhammad, syekh daripada An-Najd. Jadi pembesar Quraisy kata, kalau kita bunuh dia macam mana? Nanti Abi Talib, Bani Hashim akan ambil tindakan. Mereka juga satu kabilah yang berpengaruh di Mekah, tak boleh bunuh. Kalau kita bunuh, kalau dia orang lawan kita balik macam mana? Memusuhi kita nanti tak aman juga Mekah. Syekh Najd kata, saya cadangkan supaya yang membunuh Muhammad kelak bukan seorang, tapi 7 orang yang mewakili setiap kabilah seorang. So kalau 7 orang pergi bunuh Muhammad,
maka Bani Hashim tak boleh ambil tindakan ke atas tujuh kabilah. Jadi semua anggur, bagus juga dia Pak Syekh daripada Najd. Tuan-tuan tahu siapa Syekh daripada Najd tu? Syaitan yang menyelinap masuk dalam rupa manusia dalam mesyuarat tersebut. Jadi manusia ni kadang-kadang benarlah yang menghasut dia jadi jahat tu tak lain tak bukan syaitan. Dia dalam Quran Allah Subhanahu wa taala guna syaitan dan iblis. Dulu saya ada dengar ceramah, ada ustaz ni bagi tahu iblis ini adalah dia punya hulu balang, general. Syaitan ini adalah battalion dia. Wow, cukup menarik tafsiran itu. Tuan-tuan, iblis tu nama dia, syaitan itu sifat dia. Nama iblis perangai setan. Syaitan asal perkataan syatana, iaitu ibta'adah. Syaitan ialah asal perkataan syatana, ibta'ada, iaitu menjauhkan. Syaitan itu ialah satu makhluk yang dicipta oleh Tuhan untuk menghasut manusia supaya dia jauhkan diri daripada mentaati perintah Allah. Kerja dia adalah usaha supaya kita tak patuh pada perintah Allah. Itulah kerja dia, syaitan. Tak ada kena-mengena general battalion, tak ada kena-mengena. Hentikanlah buat tafsiran merepek tu. Jadi itulah keadaannya. Saya nak bagi tahu sehingga Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Muhammad berhijrah.